Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah Masjid Yusof Ishak sekalian? Sihat ke tidak hari ini? Kita dah di hujung-hujung bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus beramal ibadah di hujung-hujung Ramadan ini, kan? Dan antara amal ibadah yang boleh kita lakukan ialah menuntut ilmu. Dan alhamdulillah hari ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung pengajian kitab kita, kitab Fathul Bari. Okey, kitab Fathul Bari. Jadi di sini ya, jemaah yang dirahmati Allah, kita akan masuk kepada perbincangan yang baru, iaitu bab yang ke-37. Kan? Macam laju ya kita. Yelah, dah belajar secara online ni, dia tak boleh melerit-lerit. Dia kena laju. Kalau dia melerit-lerit, takut syahid pula. Kan? So di sini kita akan terus masuk kepada bab kita yang ke-37. Bab kita yang ke-37 bertajuk, hendaklah orang yang hadir menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak hadir. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibn Abbas dari Nabi SAW. Okey, bab kita yang ke-37, kalau ikut kepada muka surat dalam kitab saya, kita berada pada muka surat 287. Saya tak pasti kalau ada yang lain di sana muka suratnya. Okey, mungkin boleh carilah bab 37. Ya, bab 37. Baik. Dalam bahasa Arabnya bab ini berbunyi babun liyuballighil ilma syahidul ghaiba. Qalahu Ibn Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya nak terus, kalau kita lihat dalam teks bahasa Arabnya, kalau dirujuk kepada sanadnya, cuba cari perawi bernama An Abi Shuraihin. Kalau dalam teks saya, okay, dia ada di garisan yang kedua. Ada di garisan yang kedua, An Abi Shuraihin. Okay, saya nak mulakan pembacaan hadis ini daripada perawi bernama An Abi Shuraihin. Okay, boleh? An Abi Shuraihin annahu qala li Amr bin Sa'id wa huwa yab'athu al-bu'utha ila Makkah. Idhan li ayyuhal amiru uhaddithka qawlan qama bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال. Hadisnya panjang ya. Okey, jangan tertidur di situ. Okey, hadisnya panjang. So, dengar baik-baik apa yang ingin saya baca di sini. Nanti kita akan baca terjemahannya. Hamidallaha wa athna alaihi thumma qala inna makkata harramahallahu wa lam yuharrimha an-nas fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yasfika biha daman wala ya'dida biha syajaratan fa in ahadun tarakhasa لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح
la yu'idhu 'asiyan wala farran bidamin wala farran bi kharbatin. Okey, maksudnya dalam hadis ini ialah kita cari di situ dari Abu Shuraih. Okey, kita mula daripada perawi bernama Abu Shuraih. Dari Abu Shuraih bahawasanya dia berkata kepada Amr ibn Sa'id, Amr ibn Sa'id. Saat itu dia sedang mengirim pasukan ke kota Makkah. Jadi Amr ibn Sa'id ini dalam kisahnya, Amr ibn Sa'id dia nak hantar satu pasukan ke kota Makkah untuk melakukan ataupun untuk buat satu serangan di sana untuk menangkap seseorang. Jadi di sini Abu Shuraih dia tampil ke hadapan untuk memberikan nasihat kepada Amr ibn Sa'id. Kita lihat bagaimana dia memberikan nasihat kepada Amr ibn Sa'id dalam kisah ini. Iaitu dia kata kepada Amr ibn Sa'id, "Wahai Amr, izinkan aku menyampaikan kepadamu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari setelah penaklukan kota Makkah." Dia minta izin dulu. Sebelum dia berikan nasihat tu kan, dia minta izin dulu kepada Amr ibn Sa'id. Dengan makna sini kita lihat betapa rendah dirinya dia ketika ingin menyampaikan satu nasihat kepada seorang pemimpin. Dia merendahkan diri dia dengan pertama sekali dia meminta izin untuk memberikan nasihat. Tak macam kita kan. Kita kalau nak bagi nasihat kita main shoot je. Tu masalahnya kita. Sebab tu kadang-kadang orang tak boleh terima apa yang kita ucapkan. Sebab tu penggunaan perkataan, bagaimana kita nak sampaikan, ia memainkan peranan penting untuk seseorang menerima apa yang disampaikan oleh kita. So kita lihat di sini, bila Abu Shuraih dia nak berikan nasihat kepada Amr ibn Sa'id, dia kata, "Wahai Amr, izinkan aku menyampaikan kepadamu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari setelah penaklukan kota Makkah." Tahu ya peristiwa penaklukan kota Makkah? Okay, tak apa. Saza tak bolehlah nak cerita di sini. Nanti makan masa. Kalau siapa yang masih lagi tidak mengetahui, boleh buka kitab sejarah Sirah Nabawiyah. Antara kitab yang boleh saya sarankan ialah kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang telah dikarang oleh Al-Mubarakfuri. Boleh buka kitab itu, cuba lihat bagaimana peristiwa penaklukan kota Makkah. Itu maknanya Nabi SAW pernah datang ke kota Makkah bersama dengan tenteranya. Bersama dengan pasukan tentera untuk menakluki kota Makkah. Di situ memang berlaku penumpahan darah dan sebagainya ketika penaklukan kota Makkah itu berlaku. Ada berlaku di sana. Jadi di sini Abu Shuraih dia ingin berikan nasihat kepada Amr yang sedang menghantar utusan ke kota Makkah. Bukan sedang, dia hendak hantar utusan ke kota Makkah. Jadi dia kata begini, sabda Nabi ini dia beritahu kepada Amr, sabda Nabi ini aku dengar langsung dengan kedua telinga aku. Okey, aku dengar, maknanya dia tak dengar melalui orang lain. Bukan orang lain yang sampaikan kepada dia hadis ini, tetapi dia dengar dengan kedua telinganya sendiri, langsung daripada Nabi SAW. Dan dia kata apa? Aku fahami dengan hatiku. Maknanya bila dia dengar apa yang Nabi SAW sampaikan itu tadi, dia faham. Dia faham dengan hati, maknanya dia menjiwai apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Lalu disebutkan di sini, dan aku lihat langsung dengan kedua mata kepalaku ketika beliau SAW mengucapkannya. Di sini kita nampak ada 3 situasi yang menguatkan bahawasanya Abu Shuraih dia memang mendengar hadis ini secara langsung daripada Nabi SAW. Pertama dia kata, aku dengar dengan kedua telinga aku. Bila dengar dengan kedua telinga aku fahami dengan jiwa, maknanya dengan hati aku. Maknanya dia memahami, menjiwai dan menghayati apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Okey, lalu di sini dan dia kata aku lihat dengan kedua mata. Kalau kita kata dengan mata kepala, betul ke bahasanya? Bolehlah. Dengan kedua mataku lihat, maknanya menyaksikan secara langsung apa yang
disampaikan oleh Nabi. Dia saksikan secara live. Sebab kalau kita tak kata kita saksikan dengan kedua mata kita, mungkin kita boleh agak di sini dia cuma dengar, dan dia dengar dengan kedua telinganya, mungkin dia dengar daripada orang lain. Namun di sini dia kuatkan dia punya statement tadi untuk meyakinkan kepada Abu Shuraih bahawasanya hadis yang ingin dia sampaikan, nasihat yang ingin disampaikan kepada Amr ibn Sa'id. Maknanya di sini Abu Shuraih ingin meyakinkan kepada Amr ibn Sa'id bahawasanya hadis dan nasihat yang ingin disampaikan kepada Amr ibn Sa'id ini ialah sesuatu yang dia dengar sendiri, yang dia fahami dengan jiwanya, dan dia saksikan dengan kedua matanya secara live. Okey? Bukan rekod-rekod lah macam kita ni. Tapi dia secara live. Baik, apa nasihat yang dia ingin sampaikan kepada Amr ibn Sa'id? Di sini disampaikan sabda Nabi SAW, iaitu sesungguhnya Allah telah beliau memuji dan menyanjung Allah. Jadi Abu Shuraih ceritakan kepada Amr ibn Sa'id, Nabi SAW sebelum menyampaikan pesanan ini, Nabi telah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Baru Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah telah menjadikan Makkah sebagai sebuah kota haram, iaitu kota yang suci. Bukan manusia yang menjadikannya haram. Okey? Keharaman kota Makkah, iaitu kesuciannya lah. Okay? Kesucian kota Makkah yang menyucikannya adalah Allah, bukan manusia. Maknanya bukan Nabi, bukan orang yang mentadbir Makkah itu, bukan. Tetapi ia adalah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian oleh kerana kota Makkah adalah sebuah kota yang suci, kota haram lah kita panggilkan, tanah haram yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, Nabi pesan dalam hadisnya di sini disampaikan oleh Abu Shuraih kepada Amr ibn Sa'id, iaitu dia kata begini, oleh kerana itu tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, iaitu hari kiamat, menumpahkan darah di kota ini. Iaitu tak boleh, dilarang untuk buat sebarang penumpahan darah di kota Makkah, dan tidak boleh memotong pepohonannya. Dan apabila ada yang mengatakan bahawa kota tersebut telah menjadi halal dengan pertempuran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka jawablah. Di sini kan, tadi kita cerita tentang penaklukan kota Makkah. Di sini Nabi pesan kepada kita, kalau ada orang yang menjadikan dalil penaklukan kota Makkah itu sebagai bukti bahawasanya boleh untuk melakukan penumpahan darah di kota Makkah, Nabi kata, beritahu kepada orang itu, maka jawablah, sesungguhnya Allah telah mengizinkan hal tersebut untuk Rasulnya. Dan dia tidak mengizinkannya untuk kalian. Itu hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk orang yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya dia memberikan izin kepadaku, iaitu Muhammad, selama beberapa saat saja pada siang hari. Namun setelah itu keharaman kota ini kembali seperti sebelumnya. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan berita ini kepada orang yang tidak hadir. Ingat ya, hadis ini disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat ketika setelah berlakunya penaklukan kota Makkah. Kenapa Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat? Sebab kota Makkah adalah kota yang suci, kota yang haram. Tidak boleh berlaku, tidak dihalalkan untuk berlaku sebarang penumpahan darah. Jadi, Nabi segera menyampaikan hal ini kepada para sahabat kerana bimbang. Mungkin ada di kalangan mereka yang akan menggunakan peristiwa penaklukan kota Makkah sebagai dalil, sebagai bukti bolehnya untuk menyerang orang di Makkah. Bolehnya untuk menyerang orang di Makkah.
Jadi di sini Nabi kata itu hanya berlaku untuk Rasulnya, yang Allah berikan untuk Rasulnya, tapi selama beberapa saat sahaja pada siang hari. Setelah itu, maksudnya setelah itu, keharaman kota Makkah dia kembali seperti sebelumnya. Maknanya hanya pada penaklukan kota Makkah sahaja diizinkan oleh Allah. Setelah itu tidak lagi valid keizinan tersebut. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat setelah berlakunya penaklukan kota Makkah. Setelah Nabi berjaya menakluki kota Makkah. Dan hal ini disampaikan, dan Nabi pesan, hendaklah orang yang hadir sampaikan berita ini kepada orang yang tidak hadir. Bukan mungkinlah, di situ pasti ada di kalangan para sahabat yang tidak turut serta ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini. Maka di akhir ucapan baginda tersebut, Nabi SAW pesan kepada para sahabat, sampaikan apa yang kalian dengar ini kepada orang yang tidak hadir. Dan di sini, apa yang dilakukan oleh Abu Shuraih, dia sampaikan kepada Amr ibn Sa'id untuk berikan peringatan kepada dia agar berhati-hati, jangan sampai menumpahkan darah di kota Makkah yang suci. Kemudian Abu Shuraih ditanya. Dalam hadis ini, riwayat hadis ini menjelaskan bahawasanya Abu Shuraih ditanya tentang apakah yang dijawab oleh Amr. Kalau kita rujukkan pada muka surat yang berikutnya, lalu Abu Shuraih ditanya, apa yang dikatakan oleh Amr kepadamu? Maknanya lepas engkau bacakan hadis itu kepada Amr ibn Sa'id, Amr ibn Sa'id cakap apa? Jadi Abu Shuraih kata begini, Amr berkata, aku lebih tahu tentang itu daripada engkau, dia kata. Amr kata, aku lagi tahu perkara itu daripada engkau. Kemudian dia kata, tidak boleh juga melindungi orang yang berbuat maksiat. Dia kata, dan tidak boleh melindungi orang yang lari ke kota tersebut dengan membawa darah, iaitu pembunuh, ataupun curian. Dia kata, maknanya macam ni. Kota Makkah, kerana dia suci kan, yang ini menurut kepada pendapat Amr ibn Sa'id lah. Dia kata apa? Kalau kota Makkah itu adalah kota Makkah yang suci, maka kita tak boleh, kita kena lindungi kota itu daripada orang yang melakukan kemaksiatan. Kalau ada orang buat maksiat, kita kena tangkap dia. Macam itulah maksudnya. Ini ikut kepada bahasa saya ya, supaya kita mudah faham. Takut nanti baca hadis saya tak faham pula. Okey. Jadi dia katalah seolah-olah di sini Amr ibn Sa'id kata kepada Abu Shuraih. Dia kata, kota Makkah itu kota yang haram kan? Aku tahulah. Memang aku tahu tentang tu. Jadi, kalau kota Makkah itu kota yang haram, maka, dia kata, tak sepatutnya kita melindungi orang yang melakukan kemaksiatan. Dan, tak boleh juga kita lindungi orang yang lari ke Makkah, yang mana dia lari kerana dia membunuh seseorang. Maka kita kena tangkap dia dan kita lakukan hukum ke atas dia. Okey? Ataupun orang yang mencuri. Ini pendapat Amr ibn Sa'id. Baik, habis ya sampai situ hadisnya. Boleh faham hadisnya? Panjang kan ceritanya? Okay. Mudah-mudahan fahamlah dengan penjelasan saya yang saya dah olah balik bahasanya ikut kepada bahasa saya supaya mudah difahami oleh jemaah sekalian. Baik, di sini ya kita lihat perkataan yang ada dalam hadis. Kenapa pula dia tak letak syarah hadis di situ? Tak apalah. Baik, perkataan, kita lihat perkataan di sini. Ada perkataan babun liyuballighil ilma. Okey. Yang dimaksudkan dengan bab ini, bab hendaklah orang yang hadir menyampaikan ilmu. Seterusnya tinggalkan baris tersebut, cari perkataan yang dimaksud. Okey, yang dimaksud dengan asyahid dalam tajuk kita iaitu babun liyuballighil ilma syahid. Dimaksudkan dengan syahid di sini bukan orang mati syahid. Sebab tu beza ya istilah. Ada istilah dalam bahasa ulum hadis ini dipanggil juga sebagai syahid.
Okay. Kita kalau kata syahid, kalau orang Melayu kita lah kan, dia akan faham tentang, oh syahid tu orang mati syahid lah Ustazah. Tak gitu. Syahid ni, okay, kita lihat di sini, adalah orang yang hadir di tempat tersebut. Maksudnya orang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Boleh. Itu maksudnya. Ataupun kalau kita nak lihat sudut terminologi ataupun istilah dalam ilmu ulum hadis. Syahid inilah kita panggil sebagai hadis penguat. Hadis penguat. Dulu saya ingatlah masa saya belajar di universiti, pensyarah saya, dia pensyarah ulum hadis, subjek ulum hadis. Dia kata begini, kita mengajar subjek ulum hadis ni macam nak berbuih dalam mulut. Cerita apa makna syahid, apa makna mutaba'ah. Tanya dalam peperiksaan, apa makna syahid? Ada pelajar jawab, orang mati syahid. Kan? So kita ni kena faham lah, maknanya belajar ilmu agama ni, dia mesti memahami. Sebab ada istilah, kalau dari sudut ilmu fiqh, okay? Ilmu fiqh dia lain, perkataannya sama, tapi penggunaan ataupun maksudnya adalah berbeza. Kalau dalam ilmu hadis, kita faham lain kan. Contoh, perawi majhul. Dulu saya ada baca kitab terjemahan, bila dia kata perawi itu majhul, dia terjemahkan apa? Perawi yang dibodohkan. Perawi yang dibodohkan. Tapi kalau sebenarnya ikut kepada istilah ulum hadis, perawi majhul adalah perawi yang tidak diketahui. Itu maksudnya, bukan perawi yang dibodohkan. Betul dalam bahasa Arab, majhul tu maksudnya jahil lah, orang yang jahil, yang dibodohkan lah. Kalau ikut kepada isim maf'ulnya kan, majhul. Tapi sebenarnya kalau ikut kepada istilah ulum hadis, majhul tu tak boleh kita terjemahkan sebagai yang dibodohkan ataupun orang yang jahil kan, orang yang bodoh. Tapi bila kita kata perawi majhul, maknanya perawi itu tidak diketahui identitinya, ataupun tak diketahui asal usulnya dan sebagainya. Jadi beza. Sebab tu penting kita belajar setiap bidang ilmu ni agar at least kita ada basic supaya kita tidak dibodohkan oleh orang lain. Okay. Baik, teruslah kita masuk di sini. Itu sikit je cerita tu kan. Baik. Kita lihat di sini, artinya hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Jadi sebenarnya hadis dalam bab kita yang ke-37 hadis dalam bab kita yang ke-37 ini ingin memberikan satu motivasi kepada kita. Kalau kita hadir ke mana-mana majlis ilmu, kita boleh untuk menyampaikannya kepada rakan-rakan kita yang tidak hadir. Okay, tak apa. Itu nanti saya akan syarahkan di penghujung kelas kita ni kan. Okay, kita akan syarahkan di penghujung kelas kita. Seterusnya, lihat kepada muka surat 290. Cuba cari perkataan wahwa yab'asul bu'utha. Okay. Kalau muka surat yang lain, cuba cari perkataan tu. Wahuwa yab'athul bu'utha. Saat itu dia sedang mengirim pasukan. Ketika itu Amr diceritakan ni di sini oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau ceritakan tentang bagaimana Amr Ibn Sa'id ni mengapa Amr Ibn Sa'id dia menghantar pasukan ke kota Makkah. Iaitu ketika itu Amr Ibn Sa'id dia mengirim pasukan ke kota Makkah untuk memerangi Abdullah Ibn Az-Zubair, kerana dia menolak berbai'ah kepada Yazid bin Muawiyah dan berlindung di kota haram Makkah. Ini sejarah lah, sejarah. Saat itu Amr adalah seorang governor Madinah pada masa kekhalifahan Yazid. Kisah ini cukup masyhur, namun ringkasnya adalah sebagai berikut. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia ceritakan secara ringkas apa sebenarnya yang berlaku yang menyebabkan Amr Ibn Sa'id menghantar pasukan ke Makkah untuk menjejaki Abdullah Ibn Az-Zubair. Okey. Jadi disebutkan begini. Pada masa itu Muawiyah menetapkan bahawa setelah dia meninggal dunia nanti, kekhalifahan pada masa itu akan diwarisi oleh anaknya, iaitu bernama Yazid. Jadi setelah Muawiyah meninggal, orang ramai pun membai'ah Yazid, kecuali Al-Husain ibn Ali dan juga Ibn Az-Zubair. Ketika itu, putera Abu Bakar telah wafat sebelum Muawiyah wafat.
mengenai Ibn Umar, ia ikut membai'ah Yazid setelah ayahnya wafat. Sedangkan Al-Husain bin Ali disebutkan dalam kisah ini dia berangkat ke Kufah atas panggilan penduduk kota tersebut yang akan membai'ahnya. Dan disebutkan di sini, inilah yang menjadi penyebabnya terjadi pembunuhan Al-Husain. Jadi pada masa itu, Al-Husain ni anak Ali ya, dia pergi ke Kufah kerana penduduk kota itu kata kita akan bai'ah anda sebagai khalifah. Jadi mereka panggil dia ke sana. Walaupun ada riwayat yang mengatakan bahawa di kalangan para sahabat melarang Al-Husain pergi ke sana. Tapi ini kita panggil sebagai takdir lah, takdir kisahnya. Dia tetap pergi ke sana, akhirnya berlakulah kekecohan, lalu terbunuhlah beliau di sana. Baik, Ibn Az-Zubair kemudian, dalam kes ini, Ibn Az-Zubair kita dapati dia berlindung, maknanya dia pergi ke kota Makkah sehingga dia dinamakan Aizul Bait, iaitu orang yang berlindung di Kaabah, dan akhirnya dia dapat mengendalikan penduduk Makkah. Lantas Yazid bin Muawiyah menurunkan perintah kepada seluruh pejabatnya ataupun kepada seluruh departmennya lah kata, yang ada di kota Madinah agar mempersiapkan sejumlah pasukan untuk menyerang Makkah. Jadi di sini tadi kita dah kata Amr ibn Sa'id adalah gubernur di kota Madinah. Pada masa itu Yazid bin Muawiyah memerintahkan supaya pegawai-pegawainya di Madinah hantar satu pasukan ke Makkah untuk menjejaki Ibn Az-Zubair di sini. Dan di akhir kisahnya, penduduk kota Madinah sepakat untuk menjatuhkan Yazid dari tampuk kekhalifahan. Maknanya kisahnya panjang lah ya, jemaah. Cuma saya tak nak bawa kisah ni dengan begitu panjang lebar. Cukuplah sebagaimana yang apa dikisahkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab syarahnya ini. At least kita ada pengetahuan yang umum tentang sebenarnya kenapa hadis ini disampaikan oleh Abu Shuraih kepada Amr ibn Sa'id. Itu sebenarnya poin yang paling penting, ataupun kita panggil perbahasan yang paling penting yang nak kita ketahui. Kita bukan nak tahu tentang kisah ini. Yang siapa nak tahu tentang kisah ini boleh rujuk dalam kitab sejarah. Bagaimana pengakhiran kisah tersebut. Baik, seterusnya ya, boleh cari pergi kepada perkataan berikutnya, perkataan i'zan li, izinkan aku. Kalimat ini menunjukkan metod yang lembut dalam mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh para pemimpin yang zalim, kerana dengan cara demikian kiranya mereka lebih dapat menerima nasihat. Sebagaimana saya katakan tadi, bila kita nak memberikan nasihat kepada seseorang, kan, gunalah perkataan-perkataan yang lembut. Contoh tadi kan Abu Shuraih dia minta izin terlebih dahulu. I'zan li, izinkanlah saya, izinkanlah aku. Macam kita kalau boleh, kan kalau boleh saya nak berikan nasihat, mungkin kita boleh gunakan perkataan-perkataan yang baik supaya orang yang nak dinasihati tadi dia bersedia untuk mendengar nasihat tersebut. Dengan cara kita, bila kita buka nasihat itu dengan cara yang baik, bagi saya insya-Allah dia boleh menerima. Dia boleh menerima. Tak banyak, sikit pun jadilah. Dia boleh terima. Baik. Seterusnya, kita lihat pada perkataan, cari perkataan sami'athu uzunaya. Sami'athu uzunaya ila akhirih. Terus cari maksudnya. Abu Shuraih sangat hafal dan yakin terhadap hadis tersebut serta mendengarnya langsung tanpa perantara. Itu tadi telah saya jelaskan ketika kita baca maksud kepada hadisnya, kan. Maksud situ Abu Shuraih ketika dia menyampaikan hadis ini, dia dengar hadis tersebut secara langsung tanpa ada orang tengah. Tanpa ada orang tengah. Baik, seterusnya perkataan walam yuharrimhan nas. Maksudnya, cari perkataan maksudnya, bahawa pengharamannya berasal dari wahyu yang diturunkan Allah, bukan dari ketetapan manusia. Yakni, kota Makkah yang diharamkan tadi kan berlakunya penumpahan darah, merupakan tanah yang haram, tanah yang suci tersebut, dia adalah satu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, bukan yang ditetapkan oleh manusia. Sebab itu ada perkara-perkara yang perlu dipatuhi, kerana itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya perkataan yasfika. Artinya secara zahiriah adalah menumpahkan darah.
Namun yang dimaksud di sini adalah pembunuhan. Saya nak terus lompat kepada perkataan sa'atan. Okey, boleh cari perkataan sa'atan? Jumpa? Saya beri masa cari perkataan sa'atan. Kita nak pergi laju sikit ni. Okey, sa'atan. Okey, baik. Perkataan sa'atan maksudnya ialah beberapa saat. Tapi di sini maknanya hanya beberapa waktu sahaja. Dan yang dimaksud adalah hari penaklukan kota Makkah. Iaitu setelah hari penaklukan kota Makkah selesai, kembali Makkah menjadi tanah yang haram. Tidak boleh lagi berlaku penumpahan darah. Okay, itu maksud beberapa saat. Yang dikatakan bahawasanya rentang waktu kalau boleh rujuk di situ dalam kitab Musnad Ahmad dari jalur Amr ibn Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, itu dari datuknya, bahawasanya rentang waktu yang batas waktu lah yang dimaksudkan adalah dari terbit matahari hingga waktu asar. Itu yang diterangkan dalam kitab dalam Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal. Okey, iaitu adalah dari terbit matahari hingga waktu asar. Adapun diizinkan pada hari itu hanya untuk berperang, tidak untuk memotong pepohonan. Okey, baik, seterusnya kita lihat cuba cari perkataan la tu'idhu. Jumpa perkataan la tu'idhu? Okey, saya harap jumpa perkataannya. Maksudnya tidak boleh juga melindungi. Lihat seterusnya, maksud saya lihat kepada baris yang menyebutkan tentang maksudnya. Maksudnya, kesucian Makkah tidak bererti kota ini akan melindungi pelanggar yang harus dikenakan sanksi hukum, maknanya yang perlu dikenakan hukum. Ini kata-kata siapa tadi? Amr ibn Sa'id kan? Bila dijelaskan oleh Abu Shuraih tentang pesanan Nabi itu tadi, dia kata apa? Kesucian Makkah tak bererti kita kena lindungi orang yang sepatutnya dikenakan hukuman. Okey. Kemudian dia kata wala farran. Maksudnya adalah lari ke kota Makkah agar terhindar dari hukum qisas. Bi kharbatin maksudnya adalah curian. Okay, maksudnya adalah curian. Baik, seterusnya pergi kepada perenggan yang terakhir pada muka surat 292 yang bermula dengan kepandaiannya. Itu dengan kepandaian berbicaranya, iaitu Amr ibn Sa'id, dia dikenali sebagai orang yang bijak dalam bertutur kata, iaitu kefasihannya bukan tak dapat ditandingi, maknanya dia ada kemahiran dalam bertutur kata. Jadi disebutkan bahawasanya bila Amr mengomentari, bila Amr ibn Sa'id setelah dijelaskan oleh Abu Shuraih berkenaan dengan apa yang Nabi SAW sampaikan berkenaan dengan kesucian kota Makkah, dia jawab balik kan, tadi kan dia berikan respon dia, komentar dia tadi, maka disebutkan begini, dengan kalimat yang secara lahiriah adalah benar. Secara zahir, bila kita fikirkan apa yang disebutkan oleh Amr ibn Sa'id itu tadi, nampak ada logiknya. Okey, ada logiknya. Okey, namun dia menggunakannya untuk sesuatu yang batil. Tetapi Amr ibn Sa'id, dia ni orang dah pandai cakap. Orang kalau pandai cakap ni pandai lah je belok-belok, pandai pusing sana, pandai pusing sini kan. Cuma di sini dia gunakan ungkapan katanya ialah untuk sesuatu yang batil, sesuatu benda yang salah. Itu para sahabat berusaha menolak keputusan Amr untuk melakukan peperangan di kota Makkah. Namun Amr mengatakan bahawasanya Makkah tidak dapat melindungi seseorang yang harus dijatuhi hukuman qisas. Pendapat ini benar, hanya saja Ibn Zubair tidak pernah melakukan perbuatan apapun yang membuat dirinya layak untuk diqisas. Sebab tadi kan kata nak kejar Abdullah ibn Zubair tadi. So saya pun tak nak cerita panjang-panjang tentang hal ini. Nanti masa kita pun amat terhad. Cuma disebutkan bahawasanya hal itu akan dibincangkan dalam kitab Al-Hajj. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata kepada kita, hal itu kita akan bincang pada kitab yang lain, iaitu kitab Al-Hajj. Maknanya akan dijelaskan secara panjang lebar tentang hukum berperang di kota Makkah, insya-Allah. So kita tak discuss lah tentang hal itu di sini. Baik, ada beberapa hal yang dapat dipetik dari hadis ini. Okay, saya nak tutup perbincangan kita dengan mengambil apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berkenaan dengan hadis ini. Hadis yang bernombor 105, di bawah itu dia adalah hadis yang menguatkan hadis 104.
Dan hadis ini kita pernah bincangkan. Kita bincangkan bila? Kalau siapa yang baca dan dia ingat, dia tahu ada hadis tersebut, hadis 105 pernah kita bincangkan dalam bab yang lain sebelum ini. Okay, sebelum ini pernah kita bincangkan. Lama dah. Kalau saya nak sebutkan ialah dia ada pada bab yang ke-9. Sekarang kita berada di bab yang ke-37. Maknanya dah jauh. Jadi, kalau nak refer balik, referlah pada bab yang ke-9. Cuma, saya nak tegaskan hadis 105 ialah hadis yang dinyatakan sebagai menguatkan peristiwa yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya. Sebagai penguat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW berkenaan hendaklah orang yang hadir dia menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Tapi untuk keseluruhan perbincangan kita dalam bab yang ke-37 ada beberapa poin penting yang ingin saya garis bawahi, yang ingin saya highlightkan, ingin saya tekankan. Pertama, tentang kemuliaan kota Makkah. Jadi pada hadis ini jelas kepada kita, Makkah adalah sebuah kota yang mulia. Kemuliaannya, kesuciannya dan digelar ia sebagai tanah haram bukan ditetapkan manusia. Kemuliaannya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Okey. Kedua, disebutkan di situ, sebelum menyampaikan sesuatu secara lisan, hendaklah didahului dengan pujian dan sanjungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini kita lihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan sabda baginda. Baginda mulai dengan pujian, sanjungan terhadap Allah. So, kalau kita mungkinlah kalau kita nak ada sebarang mesyuarat ataupun perbincangan bersama dengan teman, bersama dengan rakan, bersama dengan ahli keluarga, yang mana perkara itu amat penting, bagi saya terbaik ikut kepada sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi. Mulakan ia dengan pujian, mulakan ia dengan sanjungan kepada Allah. Mudah-mudahan perbincangan itu dia akan berakhir dengan sebaik-baiknya. Tidak ada sebarang sakit hati, tidak ada sebarang perkara yang menindas. Sebab apa? Kita puji Allah terlebih dahulu, kita sanjung Allah terlebih dahulu untuk mengingatkan kita semua bahawasanya apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dibincangkan, ia merupakan sesuatu yang ada penyaksiannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Seterusnya, poin kita yang ketiga untuk hadis ini disebutkan bahawasanya keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan persamaan beliau dengan kaum muslimin lainnya dalam masalah hukum, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan beliau. So di sini kita lihat ya, penakluk Makkah adalah sebuah tanah yang haram, tanah yang suci yang diharamkan untuk berlaku sebarang penumpahan darah. Tetapi ketika berlakunya penaklukan kota Makkah, ada pengecualian yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada sesuatu hukum untuk kita kaum muslimin dan Nabi SAW kadang-kadang berbeza. Untuk Nabi lain, untuk kita lain. Okay? Sebab itu, selepas berlakunya penaklukan kota Makkah, Nabi dengan segeranya memberitahu kepada para sahabat tentang hukum keharaman ataupun hukum kota Makkah yang merupakan tanah yang haram, dia akan terus kembali sebagaimana biasanya. Kerana bimbang, para sahabat merasakan bila setelah berlakunya penaklukan kota Makkah itu tadi kan, maka boleh untuk melakukan sebarang penumpahan darah dan juga perkara-perkara yang tidak baik di kota Makkah. Maknanya di situ ada perbezaan hukum di sana. Sama juga dengan yang keempat, adanya nasah penghapusan dalam hukum syar'i. Sama penjelasan saya dengan yang nombor 3. Mula-mula penaklukan kota Makkah berlaku, boleh pula berlaku penumpahan darah kan? Tapi kemudian hukum itu nasah. Hukum itu dihapuskan.
dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini. Okey, itu maksudnya. Dalam agama kita ada berlaku hal-hal yang sedemikian. Contohnya ialah peristiwa ataupun hadis yang sedang kita pelajari pada hari ini. Baik, seterusnya yang kelima, keutamaan Abu Shuraih. Masya Allah, tabarakallah. Ada di sini seorang perawi bernama Abu Shuraih, kan? Kita lihat bagaimana dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan sunnah tersebut kepada orang lain. Dia dengar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dengan kedua telinganya, dengan kedua matanya, kan? Dia menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu menyampaikan hadis ini, dan dia bahkan menghayati dengan jiwanya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan itu sahaja, kita dapati dalam peristiwa ini, dalam kes ini, dia sampaikan kepada orang lain supaya orang itu ambil pengajaran dan dia dapat peringatan daripada apa yang apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan yang keenam adalah lain-lain. Dan lain-lain tu apa ya, jemaah? Dan yang lain-lain di sini saya nak berikan kepada kita untuk sebagai penutup dengan 2 poin. Selain daripada 1 hingga 5 tadi. Untuk yang keenam, saya nak sebut begini. Penting ketika kita memberikan pandangan, kita ada bukti ketika kita nak memberikan pandangan itu tadi. Ketika kita nak bertutur tentang satu perkara, contoh nak berikan nasihat, kita nak berikan pendapat kita dan pandangan kita kepada seseorang, pastikan apa yang kita ucapkan ia ada sumbernya. Okay, ada sumbernya. Contoh di sini, kan, Abu Shuraih ketika dia nak menyampaikan kepada Amr ibn Sa'id, dia bawakan kepada Amr ibn Sa'id dengan satu nas, dengan satu dalil yang dia dengar dengan telinganya sendiri dan dia lihat dengan matanya sendiri. Ini kita panggil sebagai satu ucapan yang ataupun satu pendapat yang kuat. Dan kalau kita nak berikan nasihat, bagi saya terbaik jika kita dapat berikan nasihat tersebut berdasarkan sumber yang kuat, berdasarkan sumber yang tepat, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Shuraih itu tadi. Okey, baik. Seterusnya yang terakhir dalam perbincangan kita di sini, iaitu yang ketujuh. Yang ketujuh ialah pelajar. Ini berkaitan dengan topik kita, ya. Pelajar yang tidak hadir pelajar yang hadir. Allah tak hadir pula. Pelajar yang hadir ke dalam ke mana-mana pengajian boleh menyampaikan apa yang dia peroleh daripada pengajian itu tadi kepada rakannya yang tidak hadir. Boleh. Tidak menjadi masalah. Kita boleh menulis, kita share notes kita dengan kawan kita, kan? Kita dah catat tadi. Kadang kawan kita tanya, tadi belajar apa ya, boleh share sikit tak? Kita pun tunjuk nota kita kepada dia. Oh, tadi Ustazah jelaskan macam ni. Kemudian kita sampaikan kepada dia poin-poin penting, ya, yang Ustazah sebutkan dalam kuliah. Kemudian kita sebutkan jugalah apa-apa yang tidak termaktub dalam kitab. Sebab kadang-kadang bila kita contohnya saya ni, kalau saya menyampaikan kuliah ni, kadang-kadang banyak poin yang tak ada dalam buku. So kita sampaikan. So siapa yang tak datang selalunya dia tak dapat apa yang saya sampaikan. Mungkin kawan kita yang hadir itu tadi, bila dia catat, dia boleh sampaikan kepada teman yang hadir. Namun saya nak juga beritahu kepada jemaah, kadang-kadang ketika kita menyampaikan ini, kena faham juga ada adabnya. Antara adabnya ialah, adakah guru mengizinkan untuk disampaikan kepada orang lain? Okey, kena faham juga. Sebab kadang-kadang ada perkara-perkara yang guru tak nak bawa keluar daripada ruang lingkup bilik darjah ataupun ruang lingkup bilik kuliahnya lah. Dia cuma nak orang yang hadir sahaja, yang hadir sahaja yang dapat maklumat itu. Maknanya dia tak nak disebarkan benda tersebut. Mungkin ada dari sudut privasinya, ada dari sudut perkara-perkara sensitivity yang perlu dijaga dan sebagainya. So di sini adab kita sebagai pelajar pun kena faham. Jangan kita dalam hal itu kita kata guru ni loki ilmu lah dan sebagainya. Itu adalah pendirian dan prinsip guru masing-masing.
Jadi hormatilah. Hormatilah. Okey. So kalau guru izinkan, dipersilakan. Tak ada masalah. Macam dalam hadis ini kan kita lihat Nabi izinkan, betul tak? Nabi kata hendaklah yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Maknanya ada keizinan yang diberikan oleh Nabi SAW. Tapi kalau guru tak ada masalah untuk disebarluaskan apa yang telah dicatat, apa yang telah disampaikan, boleh saja. Boleh saja. Ikut dengan cara-cara yang kita mampulah. Okay, ikut dengan cara yang kita mampu. Namun bagi saya lah, daripada sudut penulisan itu lebih baik. Sebab kalau kita dapat catat, dia adalah sesuatu yang lebih menguatkan pembelajaran yang kita ada. Okey, kalau dapat catat lebih menguatkan pembelajaran kita. Okey, baik jemaah, itu sahaja untuk perbincangan kita dalam bab yang ke-37. Saya harap mudah-mudahan kita semua dapat manfaat daripada perbincangan dalam bab kita ini, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam sesi-sesi yang lain untuk membincangkan hadis-hadis yang seterusnya. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.